Kun nampak bila si Tawi tu lundahkan kahak dia dekat lantai, maknya Kun ni akan pergi kutip and ambil kahak tu. Kalau dekat Malaysia ni memang dah ada banyak sangat ajaran sesat yang berkaitan dengan Islam. Apa yang Khairul cuba maksudkan adalah dia punya base of the agama tu berlandaskan Islam, tapi ada certain part yang diselewengkan. Contohnya 2 tahun lepas, iaitu pada tahun 2021, viral satu ajaran sesat yang bernama Perjalanan Mimpi Yang Terakhir yang dikendalikan oleh seorang wanita. Khairul tak nak sebut nama dia, tapi alhamdulillah dia dah bertaubat, guys. So guys, ajaran ni mendakwa bahawa yang pertama, Perang Dunia Ketiga akan berlaku dekat Sabah, and time tu lah misi mencari Imam Mahdi dimulakan untuk melawan musuh. Yang kedua, wanita yang mengetuai ajaran sesat tersebut mendakwa bahawa dia boleh meramal apa yang akan berlaku pada masa akan datang ataupun pada masa depan. Yang ketiga, dia mengaku dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat akhir zaman. Yang keempat, dia cakap wahyu akan disampaikan melalui mimpi dia, dan segala apa yang ada dekat dalam mimpi dia tu perlu dijadikan sebagai panduan oleh semua umat Islam. Kalau ingkar dengan ajaran daripada mimpi tu, orang tersebut akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And actually banyak lagi, guys, and semua tu adalah tidak benar, ya guys. Kalau nak cakap ajaran sesat dekat Malaysia ni, guys, memang banyak tau. And yang paling famous sekali adalah ajaran Ayah Pin ataupun lebih dikenali sebagai Kerajaan Langit, guys. So benda ni start from 2001. Masa tu Malaysia kecoh gila dengan Kerajaan Langit ni, guys. Dia punya base dia punya markas dia adalah dekat Besut, Terengganu, dan dia punya rumah ibadat dia memang ada banyak gila replika yang besar-besar tau, guys. Ada teko, ada tempayan, ada payung, ada bulan sabit. And secara tak langsung, setahun selepas tu, pengikut Kerajaan Langit ni semakin bertambah kepada ribuan orang pengikut, guys. Beribu-ribu orang terima ajaran Kerajaan Langit ni sebagai diorang punya agama. Kalau korang nak tahu, ajaran ni dikendalikan oleh seorang lelaki yang bernama Arifin Muhammad, ataupun macam yang Khairul sebut tadi, Ayah Pin, guys. So sebenarnya sebelum Ayah Pin ni buat semua benda ni semua, Ayah Pin ni, guys, kalau korang nak tahu, dia adalah seorang penjual petai, and dia punya hobi dia adalah sabung ayam. Alah, yang lagakan ayam tu letak 2 ekor ayam dekat dalam satu gelanggang, and then ayam tu akan gaduh, yang mana satu ayam tu menang, and then owner kepada ayam tu akan dapat duit, guys. Yang tu lah. Okey, sambung balik. So semua ni, guys, bermula apabila anak perempuan kepada Ayah Pin berkahwin dengan seorang pengasas ajaran sesat dekat Kelantan yang bernama Hassan Anak Rimau. So lepas je anak Ayah Pin ni kahwin dengan Hassan Anak Rimau tu, Ayah Pin terus jadi pengikut Hassan yang menantu dia tu, and sejak daripada itulah wujudnya Kerajaan Langit ni, guys. And Khairul tak sure lagi sama ada ke daripada Saki Baki tu masih mengamalkan ajaran ni secara senyap-senyap. Yelah, even lepas dah kantoi tu, rumah ibadat yang ada teko apa semua tu dimusnahkan. Tak tahu lagi masih ada lagi kah Saki Baki yang mengamalkan ajaran sesat ni, guys. So korang just take note, just be careful je lah kalau ada orang-orang tiba-tiba ajak engkau ni yang korang dah faham, kan. So apa yang Khairul nak fokuskan pada hari ini adalah ajaran sesat daripada Thailand yang dikendalikan oleh seorang lelaki yang bernama Tawi Nanra. Story dia tak panjang pun, guys, sebab Khairul dah cuba cari info dekat banyak tempat, dekat mana tempat, tapi ini je yang Khairul dapat. Jadi guys, let's roll in. Alright, guys, nama kepada ketua bagi ajaran ni adalah Tawi Nanra, ataupun ada yang sebut sebagai Tawi Nanlan. Jadi Khairul just sebut sebagai Tawi je lah. Tawi ni, guys, dia berumur 74 tahun, dan Khairul memang tak dapat banyak info pasal Tawi ni, guys. Khairul dah cakap tadi, kan. So guys, segala-galanya mula terbongkar apabila seorang wanita yang bernama Khun Jenjira yang berumur 53 tahun ni pergi ke rumah ibadat si Tawi tu. So cerita dia macam ni tau, guys. Khun ni pergi ke rumah ibadat tu, pergi ke sana sebab nak jumpa dengan mak dia, guys. Mak dia tu berumur 80 tahun, and Khun ni memang tahulah yang mak dia tinggal dekat sana, and Khun ni memang tahu yang mak dia mengamalkan ajaran Tawi tu, guys. Dia macam tak kisah pun pasal benda tu sebab yelah orang Thailand kan kat sana, kan. Tapi yang membuatkan dia jadi kisah adalah bila Khun sampai je dekat sana tu, bila Khun sampai je dekat rumah ibadat tu, dia nampak dengan mata kepala dia sendiri yang di mana ketua ajaran tu adalah Tawi, kan. Khun nampak bila si Tawi tu lundahkan kahak dia dekat lantai, maknya Khun ni akan pergi kutip and ambil kahak tu, and mak dia akan pergi sapukan kahak tu ke seluruh muka mak dia, guys. Bukan muka si Khun, muka mak dia tu. Mak dia ambil, mak dia sapu.
Geli siut. Nak muntah man. Aku dengar macam gini, aduh. And kalau korang nak tahu, kuning juga dia nampak bila si Tawi tu muntah. Muntah tu akan ditadah dalam satu mangkuk, and muntah tu akan dibahagikan kepada beberapa bahagian and akan diberikan kepada pengikut-pengikut dia, termasuk dengan maknya Kun tu guys. Dia muntah, lepas tu dalam mangkuk tu dia letak macam gini, and then mangkuk tu dia akan bahagikan. Lepas tu yang tu akan ambil sikit-sikit, and then makanan muntah kembang dekat aku. So, disebabkan benda yang macam gitu, si Kun tu pergi buat report polis, and polis terus serbu ke markas diorang guys. Sebab yelah, kau sapu kahak dekat muka, makan muntah, mana tak terkejut anak dia guys. Tengok mak dia jadi macam gitu. Itu pasal dia buat report polis. Kero difahamkan diorang punya markas ni berada dekat dalam hutan, and kawasan yang diorang jadikan diorang punya markas tu adalah tanah orang guys. Suka-suka hati dia je nak buat orang punya tanah macam gitu. Hak sendiri, walaupun tak dia lah. And benda yang lagi mengerikan adalah bila polis sampai dekat markas diorang, polis jumpa ada 11 mayat yang disimpan dekat dalam markas diorang. Kat dalam markas diorang tu macam satu rumah kayu yang agak besar juga guys. And dalam tu lah diorang buat aktiviti yang ajaran sesat diorang tu guys. Macam mana boleh ada mayat tu? Semua mayat tu adalah mayat-mayat pengikut si Tawi tu, and mayat tu dikumpulkan untuk membuat ritual untuk hantar roh-roh kepunyaan mayat tu. Contoh mayat kan, kira mayat, and then ada roh kan. Dia kata dia simpan mayat tu dekat rumah tu sebab dia nak buat satu ritual untuk hantarkan roh Khairul ni pergi syurga. Dia something like that lah. And bukan tu je tau guys, mayat tu juga disimpan sebab diorang nak buat penawar kepada penyakit. Diorang akan buat ritual dulu dekat mayat tu, and then diorang akan mengalirkan air dekat atas tubuh badan jasad tu, and air yang mengalir tu akan ditadah tau. Lepas tu air tu kan mengalir satu badan kan, and then kat bawah tu dia macam ada satu piping, akan ada satu tadah air, and then air yang ditadah tu, air mayat tu akan diminum untuk pulihkan sebarang penyakit. Itu klaim orang tua yang si Tawi Nandra tu guys. Aku pun tak faham lah. Aduh, kau minum air, aduh. Okay guys, kita pendekkan je lah. Bila polis dah sampai kat situ, polis dah check apa semua, memang ada mayat, memang dah ada punya soal selidik dengan orang-orang pengikut dia semua kat situ. Memang nampak macam suspicious gila, and then tanah yang dia duduk tu pun tanah orang. So guys, polis pun tangkap lah si Tawi ni. And bila polis dah tangkap and polis dah interview si Tawi tu, polis mendapati yang dia mempunyai ramai pengikut yang tinggal bersama-sama dengan dia dekat rumah markas tu orang tu guys. Lebih kurang 10 ke 20 orang yang tinggal dekat situ. And bila pengikut dia dah duduk dekat situ, pengikut dia dah tak boleh balik dah. Once kau dah buat keputusan untuk kau tinggal dekat tempat tu, engkau dah tak boleh nak keluar lagi guys. Maksudnya kau jangan keluar. Kalau anak beranak kau nak datang boleh, tapi kau tak boleh nak keluar. Engkau kena tinggal dekat situ selama-lamanya and dengar arahan aku. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. And then Tawi ni cakap dia adalah bapa kepada semua agama, dah lebih kurang macam Ayah Pin. Dan macam Kero cerita tadi tu, yelah Ayah Pin ni kan dia gabungkan semua agama besar yang ada dekat Malaysia ni guys. Islam, Buddha, Hindu, Kristian, semua dia campurkan, and then dia claim dia adalah bapa kepada semua agama. Memang lebih kurang lah macam Ayah Pin tu guys. And for the last part is Tawi ni guys, kalau korang nak tahu, dia akan paksa pengikut-pengikut dia untuk minum air kencing dia and then makan tai dia guys. Kenapa kena buat macam tu? Sebab benda tu semua sebagai salah satu sumber khasiat untuk bagi badan sihat man. Aduh, air kencing, tahi itu dah lah benda-benda yang tak diperlukan badan. Lepas tu aduh, sumpah dah geli dah. So guys, lepas penangkapan Tawi tu, Kero tak tahu sama ada dia dipenjarakan or kes ni masih berjalan dekat mahkamah sampai sekarang. Kero tak pasti. Puas juga Kero cari, tapi serius memang tak jumpa guys. So guys, kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Nanti Kero akan pinkan komen tu guys. So itu sahaja untuk video kali ni. Minta maaf video ni agak pendek. And akhir kata, kalau korang ada apa-apa request ataupun apa-apa korang nak request dekat Kero, suruh Kero cerita, boleh DM dekat Kero punya Insta. And then see you next time. Assalamualaikum. Bye bye.